عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab pedoman sembahyang berjamaah. Mana? Wih, lama dah ni. Bulan 11 awal. Muka surat 25 Rumi. Dan makruh membuat saf. Muka surat 21 Jawi. 21 Jawi Rumi 25. Ha? 7 ke 25? 25 tak? Tadi 25 ni, tapi lama. Sebulan lebih tak? 25? 25 atas sekali. Dah makruh kan? Betul lah, tanda je. Lama cuti. Sebab apa tak cuti lama? Sebab apa? Dekat 2 bulan. Sebulan 20 hari. Ya, macam lama sangat. Okay, muka surat 21 Jawi Rumi 25. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang di atas. Ini standard lah ni. Saf yang depan belum penuh, dia buat saf yang kedua. Hukumnya makruh. Jadi penuhkan saf yang atas dulu, atau yang nombor 1 dulu, baru buat nombor 2. Penuh yang 2 baru buat nombor 3. Begitulah. Selagi tak penuh yang depan, yang belakang ni makruh buat. Kat sini ada kecuali lah. Kecuali solat jenazah. Solat jenazah ni dia lain sikit. Disunatkan buat 3 saf. Kalau penuh 1 saf, 2 saf, 3 saf tu okey lah, bagus, sangat bagus lah. Tapi kadang-kadang kalau tak penuh sekalipun, sunat juga buat 3 walaupun tak penuh. Sebab ada fadilat khusus yang lain, iaitu sekurang-kurang solat jenazah ni 3 saf. Maka bila 3 tu banyak ni 3 ke atas. Jadi bila ramai orang solat jenazah, itu lagi afdal. Ramai tu biar banyak saf, banyak tu biar 3 saf. Macam ni kalau tak cukup? Tak cukup, maksudnya orang ada 6 orang. Macam mana nak buat 3? Dua. Walaupun
Yang pertama tu tak cukup lagi untuk dapat fadilat yang lain lah. Ini secara umumnya makruh membuat saf sebelum saf yang atas tu penuh, iyalah, kecuali solat jenazah yang tak cukup orang. Kalau cukup buat biar cukup lah 3 tu, 3 ke atas. Kalau tak cukup pun buat 3 juga. Buat 5 orang, 5 orang, 5 orang. Sebab ada 15 orang. Kalau buat semua, jadi satu saf. Kesian kat jenazah tu. Okay, dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang di atas. Dan makruh berdiri laki-laki. Kalau lelaki makmum, makruh berdiri yang seorang makmum lelaki seorang, imam seorang lah, imam seorang, makmum seorang. Kemudian makmum tadi berdiri belah kiri imam, hukumnya makruh. Dia kalau berdua mesti kanan nak, duduk kanan. Makmum duduk belah kanan, bukan duduk belah kiri. Dia duduk belah kiri, makruh. Yang lelaki, makmum lelaki duduk belah kiri, makruh. Ataupun makmum lelaki tadi duduk belakang dah, begini, makruh tak? Kalau nak duduk macam ni, sekurang-kurang kena ada 2 orang lelaki baru duduk gini. Ini imam seorang, makmum lelaki seorang duduk gini, hukumnya makruh. Duduk gini pun hukumnya makruh. Dia kena duduk gini, belah kanan. Dan menyamakan pada tumitnya pun makruh juga. Imam dengan makmum tumit sama. Ini kalau tumit imam, tumit makmum sama, makruh. Maknanya kita dapat faham, imam dengan makmum boleh duduk straight lah. Boleh lah, sebab makruh, bukan tak sah, makruh. Jadi kalau imam dengan makmum duduk straight sama-sama, hukumnya makruh, tapi sah. Maksud straight tu, tumit imam ataupun tapak kaki imam tu, tumit imam sama dengan tumit makmum, hukumnya makruh. Kecuali perempuan tak makruh. Maksudnya imam perempuan, makmum perempuan. Jika buat sama tumit imam dan tumit makmum, tak makruh. Tak makruh. Itu bagi perempuan. Bagi lelaki makruh kalau sama. Dia mesti bawah sikit. Tumit atau tapak kaki lelaki, imam dengan makmum tu di bawah sikit. Menyamakan. Ini terjadi bila menyamakan. Dia boleh jadi batal. Sebab kalau makmum depan daripada imam, makmumnya tumit depan daripada imam, batal sembahyang. Makmum sama dengan imam, makruh. Biasa boleh jadi kalau imam batal. Ia ni boleh jadi imam asal batal ketika sujud lah. Ketika sujud imam batal. Jadi macam mana nak ganti imam? Caranya adalah mana-mana makmum, dia niat ganti imam je lah. Tak perlu pergi ke depan sebab masih lagi dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Lepas ni nak sujud balik. Kalau tahiyat awal, lepas ni nak tahiyat awal. Tak payah ada ngesok kan. Jangan ngesok gini lah lagi, batal sembahyang dia. Tak apa, duduk situ je lah. Cuma niat ganti imam je, kuatkan suara sikit. Masalahnya, jika tak samakan saf kat belakang, ketika imam kat depan, okey lah. Bila imam tu batal, mana-mana imam ambil alih, mana-mana makmum ambil alih imam, kebetulan pula saf pertama tadi tak sama duduk, ataupun berdiri tu tak sama, maka duduk pun tak sama. Pada waktu tu siapa yang makmum depan daripada imam gantian tadi, batal. Biasanya terjadi apabila duduk, imam batal duduk. Kalau imam batal berdiri, mana-mana makmum lain melangkah ke depan, selesai masalah. Ini kalau terjadi imam batal tu ketika duduk atau ketika sujud, secara automatik makmum lain yang sebelah-sebelah yang asalnya sama-sama makmum, tapi tak rata, tak sama dia punya tapak kaki atau tumit tadi tu, tak sama. Yang kebetulan duduk belakang imam baru tu tak apa. Kalau yang duduk depan, batal. Free batal sembahyang. Okey. Kalau sama pada waktu tu tak makruh. Sebab bukan sengaja nak samakan imam dengan makmum. Sebab imam batal.
Bila imam batal, makmum mana-mana ambil alih. Bila makmum ambil alih, kebetulan memang dua orang kan memang samakan saf. Sama semua. Ketika duduk tu sama, tu tak makruh. Tak makruh. Sebab apa? Sebab tak boleh buat apa dah. Gantian kan? Pada tumitnya. Dan terjauh daripada imam lebih daripada 3 hasta antara imam dan saf awal pun makruh juga. Ini kena hati-hati. Tumit imam dengan tumit makmum saf pertama. Jika lebih 3 hasta, makruh. Maksud makruh tak dapatlah pahala saf. Luput pahala saf. Sedangkan solat seorang-seorang tak ada pahala saf. Solat berjemaah ada pahala saf. Tiba-tiba imam dan dia, tumit imam dan tumit dia lebih 3 hasta. Macam semain seorang lah, tak ada pahala saf. Macam tu lah. Berapa hasta? 3 ni. Ni 1, 2, 3. Jangan lebih. Dan biasanya kita punya saf ni kebanyakan surau 2,5 je. Masjid-masjid besar je yang 3 hasta. Masjid-masjid negeri besar-besar. Masjid kecil-kecil pun biasa 2,5. 2 hasta setengah. Yang ini pun macam 2 je. Tak sampai 2,5 kot. 2,5 lah, 2,5. Ni pun 2,5 hasta. Jadi kalau imam duduk depan tu memang tak ada masalah sangat lah. Bila masalah je, imam tak ke depan lagi. Dia tak ikut line. Kalau 2 hasta setengah, imam tak ikut line, dia depan sikit, okey lagi. Sebab masih lagi tak lebih 3 hasta. Kalau dah memang 3 hasta, sebab masjid besar, imam duduk depan lagi. Kadang-kadang imam duduk depan, bukan salah dia juga, salah sejadah. Sejadah itu besar, lepas tu ada sejadah kecil kat depan. Jadi imam duduk kat sejadah kecil. Kalau tengok ukur tu lebih 3 hasta, maka makruh. Jadi kat sini bukan makmum, kat sini imam kena tengok berapa jarak di antara tumit makmum dengan tumit dia. Kalau macam ni, kalau imam tak nak duduk dekat saf dia, nak duduk depan sikit, boleh lagi. Sebab baru 2 hasta setengah je. Kena perhati. Dan bila saya perhatilah dekat masjid surau, imam tak pentingkan perkara tu. Dia main duduk je. Kat mana ada sejadah dia tu, sejadah tebal sikit lah, sejadah dia duduk situ je. Masalahnya, yang letak sejadah tu bukan imam. Bukan. Biasanya siapa? Siap ke siapa yang saya letak? Dia yang letak. Yang mana dia mana peduli pun main letak bagi cantik gitu. Jadi imam kena tarik ke belakang. Imam kena tarik ke belakang lah. Kalau dia rasa tumit makmum yang pertama, saf pertama dengan dia tumit dia lebih 3 hasta. Kalau tidak, makruh. Imam makruh, makmum pun makruh. Rugi. Okay. Dan terjauh, jauh tu lebih daripada imam, lebih daripada 3 hasta antara imam dan saf awal. Dan antara tiap-tiap saf di belakangnya makruh juga. Di antara saf pertama dengan saf kedua lebih 3 hasta, makruh. Saf kedua lebih ke saf ketiga lebih 3 hasta. Dan biasanya makmum tak ada masalah. Sebab saf tak ada lebih pada 3 hasta. Di antara makmum dengan makmum. Masalah imam dengan makmum je, itu je masalah. Sebab dia ada sejadah khusus. Itu yang buat jadi masalah. Kadang-kadang kita tengok jauh. Kita tengok jauh. Allah jauhnya. Macam tak peduli pun. Semayang, duduk semayang gitu je. Makruh. Rugi pahala saf. Yang rugi pahala saf imam. Termasuk makmum sampai ke belakang. Kalau imam dengan makmum saf pertama sahaja, tak apa juga. Biar imam makruh, makmum saf pertama makruh. Cukup. Saf kedua tak makruh. Tak apa juga. Ini tak. Bila betul putus saf, dia kira putus. Bila putus, makmum sampai ke belakang. Ada 10 saf makruh. Padahal dia tak tahu apa yang duduk belakang. Naya, ni kerja naya. Dan sunat berdiri di belakangnya imam segala laki-laki. Dari sudut susunan, imam lelaki duduk depan, makmum lelaki duduk belakang. Segala laki-laki. Bila kata segala laki-laki, lelaki ya, imam, lepas tu makmum lelaki. Itu susunan. Kemudian, jika sempurna saf mereka itu kanak-kanak. Kemudian, kalau dah sempurna saf laki-laki,
sempurna cukup dah, maka selepas pada tu baru sah kanak-kanak. Kat sini yang tak cantik lah, tapi itulah, bawa anak tapi dia letak dekat soft dia. Tujuan dia nak jaga anak, takut anak tu main kan, ke macam mana? Kalau lah dia buat macam tu, makruh. Dia lain, nanti sebut nanti. Dah buat soft dah lelaki, dah cukup dah tak ada orang dah, iman takbir dah pun, kemudian kanak-kanak masuk, ya itu lain. Kanak-kanak masuk soft tadi, soft lelaki tadi, itu lain. Yang ini, yang kata makruh ni, dia sengaja susun, itu makruh. Sengaja, maksudnya imam, lepas tu makmum lelaki, lepas tu ada budak-budak, lepas tu ada makmum lelaki balik, lepas tu budak-budak, ayah dia pegang, ayah dia bawa. Itu makruh, susun. Tapi kalau budak tu masuk, bab lain. Itu nanti kita bahas. Sebab tak semestinya budak tak boleh masuk, seorang dewasa boleh. Yang kata makruh ni disusun-susun begitu. Itu yang makruh. Maknanya sebelum sembahyang tu disusun. Macam mana nak kata? Dia nak bawa anak dia. Kalau masuk kanak-kanak ni yang tak balik lagi. Setengah ulama kata masuk kanak-kanak ni yang tak sunat lagi. Tapi yang mutamadnya bukan tak sunat, yang tak balik. Cuma kalau dah sunat, dia boleh masuk ke dalam saf orang dewasa dan tak ada masalah dia. Kalau dia tak sunat lagi, tak khitan lagi, dia sendiri pun tak sah. Lelaki yang tak sunat, tak sah sembahyang. Sebab tu sunat ni wajib. Bunyi pelik tak? Sebab tu sunat ni wajib. Sunat ke wajib? Khitan lah, khitan. Sebab tu khitan ni wajib bagi lelaki, mazhab Syafi'i. Sebab selagi tak sunat, tak sah. Ada najis. Ada najis. Orang bagi kulub, ada kulub kat dia. Macam mana dia nak setiap kali sembahyang nak cuci? Budak-budak ni memang tak sah. Sebab tu yang terbaik sekali sunat tadi tu pada umur 7 hari, masa buat akikah. Paling lewat 6 tahun, maksud sebelum masuk darjah 1. Paling lewat tu. Orang Melayu dulu-dulu dia umur 12. Memang lambat pelik tu. Malah boleh dikatakan berdosa ayah dia. Boleh kata gitu. Tak keterlaluan kalau kata ayah berdosa sunatkan anak umur 12. Sebab wajib suruh anak solat umur 7. Murus sabiya bis salat idza balagha 7 sinin. Umur 7 Nabi suruh anak sembahyang. Umur 10 tak sembahyang pukul. Tiba-tiba umur 7 tahun tak sunat lagi. Bila tak sunat lagi, ayah suruh anak sembahyang sekalipun sebenarnya macam tak suruh. Sebab dia sembahyang pun tak sah. Tak keterlaluan kita kata berdosa seorang ibu bapa, ayah lah, yang menyunatkan anaknya pada darjah 6. Dosa. Orang dulu selalu buat gitu. Sedangkan paling lewat 6 tahun sebelum masuk darjah 1 lah, mudah itu. Jadi makruh ni susun macam tu. Cuma itulah macam mana kita nak harmonikan perkara ni. Dia kata budak-budak ni akan ganti dia nanti. Kalau daripada kecil lagi tak dia ajar datang surau masjid, nanti dia orang tak datang. Logik juga. Jadi nak ajarlah anak datang surau masjid. Kalau ajak datang, dia main. Budak bila dia main, ganggu orang. Malah haram balik bawa anak yang ganggu orang sembahyang. Jadi haram balik. Tujuan bawa nak latih dia. Tapi kalau bawa tanpa dilatih, bukan. Kalau bawa tapi tak dijaga, dibiarkan lepas begitu aja. Ni budak ni yang tua-tua nanti, yang tak ada adab dalam surau masjid. Kadang-kadang kata, alah biarlah budak-budak. Dia ada kelebihan dan kekurangan. Kita tak boleh nak berat mana satu, tapi dua-dua ada. Kita katalah, alah budak-budak, biarlah, biasalah budak-budak berlari. Budak-budak lagi depan orang, kacau orang. Kacau tu maksud bukan kacau, dia tak kacau orang tua gitu. Cuma dia kacau bising, dia kacau lari, dia berjalan depan orang, tu lah maksud kacau dia. Bercakap kuat-kuat dengan kawan-kawan dia, tu lah maksud kacau. Biasalah, budak-budak ni akan ganti kita mati nanti. Betul lah, ada satu segi. Tak boleh larang, betul satu segi. Segi kedua, kalau nanti dia akan ganti kita untuk datang bila dia dah dewasa nanti, tapi datang dengan tak ada adab, tak guna juga.
Banyak masjid-masjid. Kita tengok Allah pakcik ni. Masuk masjid tak ada adab. Macam masuk rumah dia je. Mana boleh? Ada adab yang perlu dijaga. 21 adab yang perlu dijaga dalam masjid. Kena jaga. Sebab rumah Allah tak sama dengan rumah kita. Tapi dia tak jaga. Yang kita tengok ni pelik lah pakcik ni. Takkan umur 60 tak kerti lagi. Kita kata dalam hati kita. Takkan tak kerti lagi. Memang pun mak ayah dah. Oh, kuah ajar. Tak ajar masa awal-awal tu. Masa umur 7-8 tahun tu. Dia biar lagi Dia tak ajar adab. Tak ada kacau. Dulu saya ingat lagi. Berapa kali saya kena kejar dengan Tok Siap bawa watan. Mak ayah kalau dengar. Dia kata pada muka ataupun dia tambah lagi. Takut dengan Tok Siap dulu bawa watan. Biasa semain Jumaat lah. Dia lalu je senyap je. Tahun 80-an. Walaupun budak-budak dulu tu kita lah. Kita lah. Datang, awal-awal dah datang, mak ayah dah bawa dah ajar, tapi pakcik-pakcik tu semua ada kuasa penuh ke atas kita. Dia jentik telinga. Sekarang semua buat. Mak ayah marah. Lepas tu anak tu dia tak jaga. Akhir sekali, budak tu memang betul datang surau masjid. Terbiasa. Tapi terbiasa dengan tak ada adab. Dan dibawa, tambah-tambah lagi tak mengaji pula, tak belajar pula, ada adab. Kalau dah umur belasan, baru tahu, oh, punya aku dulu jahat nakal. Oh, nakal dulu. Ubah, tak apalah. Kalau tak belajar terus, dia bawa perangai dia tu lah sampai ketua masuk surau masjid. Tak guna juga. Kalau ramai datang masjid, tapi semua tak ada adab, tak guna juga. Yang berasal daripada kecil-kecil. Tak ajar. Tapi kalau lah tak bawa daripada awal, betul juga. Dia tengok masjid tu macam tak boleh. Tu geng masjid surau tu. Tak boleh. Dia je macam. Sebab daripada kecil tak pernah diajar. Betul juga. Dia macam takut. Ada. Saya duduk kalau kat belah-belah Lembah Kelang. Ada. Umur tu 40-50 dah. Bila dia tengok orang surau masjid, dia tengok dekat masjid tu, dia macam takut nak pergi. Berdebar-debar. Berpeluh-peluh. Sebab mak ayah daripada kecil lagi tak ajar pergi. Itulah. Betul juga nak kena bawa daripada kecil. Jadi, macam mana? Macam mana nak buat? Tapi kalau ikut hukum fiqh, tengok kitab fiqh, dia tak bagi bawa. Kanak-kanak yang tidak terkawal, tak boleh kawal, tak boleh diajar. Kalau kata dia tak dengar, tak boleh diajar, tak boleh bawa surau masjid. Itu hukum fiqh. Hukum fiqh senang, dia tak ada ni, dia sebut tu tak boleh. Malah ada kitab lagi kasar. Dia kata bawa budak-budak yang tidak terkawal ni, yang tak boleh dikawal. Dekat rumah dia tak dengar cakap mak ayah dia. Takkan dia nak dengar kat surau bila ayah kata kadang-kadang ayah tak kata gitu pun. Tak boleh bawa anak macam ni, yang tidak terkawal lah, yang tak boleh dikawal. Tapi kalau yang boleh dikawal tak apa. Macam ayah dah tengok sikit, dia diam. Lepas tu dia buat lagi. Ayah cakap, dia diam balik. Lepas tu pakcik dia kata, dia diam balik. Itu tak apa. Yang itu masa boleh dikawal. Cuma lepas tu dia lupa. Budak. Baru boleh kata kita budak. Lepas tu dia lupa. Dia buat pula. Dia berlari ke apa. Pakcik dia kata, dia diam balik. Setelah 10 minit, 15 minit, dia buat kerja balik. Itu tak apa. Boleh dikawal lagi. Ini yang tak peduli. Tak boleh bawa. Malah setengah kitab kata apa? Bawa tu seperti bawa ayam dan itik ke dalam masjid. Kasar dia kata. Bawa ayam dan itik. Boleh kawal lah ayam itik? Tak boleh. Begitu juga tak boleh kawal budak tu, maka haram bawa ayam dan itik masuk masjid surau. Haram juga bawa anak. Yang tak boleh terkawal tadi. Yang boleh bawa datang hanya yang boleh dikawal sungguh-sungguh. Bila dia kata dia terus dengar, itu lagi bagus. Ataupun lepas kata dia dengar, lepas tu dia lupa balik, dia wahal dia balik. Itu tak apa, boleh bawa. Sebab dia masih lagi boleh menerima pelajaran. Itu okey. Jadi budak-budak tadi, bila dia tidak terkawal, ayah dia nak bawa juga, itu yang jadi dia duduk dalam saf. Bila duduk dalam saf, ukurnya makruh dah. Siap. Makruh. Maka apabila hadir kemudian jika sempurna saf, mereka itu kanak-kanak, sempurna lelaki baru kanak-kanak. Jadi kita boleh letak kalau 3 saf lelaki, saf keempat kosong dah tak ada dah, kanak-kanak duduk saf situ, duduk nombor 4 tu. Sebelum takbir, sebelum imam takbir, begitulah susunan dia. Habis tu dia main, ajarlah dia kat rumah. Kat rumah ajar dia. Nanti sembahyang begini. Bukan ajar dekat masjid surau. Ajar tempat ajarnya di rumah. Kena ajar.
Last kali kalau ajar pun dia tak boleh juga. Tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Tunggulah agak-agak sampai umur berapa yang tak boleh dengar cakap. Biasa sampai dia jadi 1, jadi 2 kot. Tak jadi 3, tak kerti ke. Rasa kalau jentik telinga takut dah jadi 3 kan. Jadi berapa sabarlah sekejap. Maksudnya sabar, jangan bawa lagi. Tapi kalau umur 6 tahun boleh terima pelajaran, boleh bawa. Walaupun umur 6 tahun. Kemudian lepas kanak-kanak lelaki jadi, kemudian perempuan-perempuan, kemudian baru perempuan. Perempuan pula ada kanak-kanak perempuan, ada orang dewasa perempuan. Jika tak ada hadangan, kanak-kanak perempuan tu sunat duduk depan. Maksudnya depan perempuan tu lah, belakang kanak-kanak lelaki. Itu susunan imam, dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki. Lepas tu perempuan kan, ada tak hadangan? Jika tak ada hadangan, kanak-kanak perempuan dulu. Lagi dewasa perempuan duduk depan, maksud depan tu bukan depan makruh. Perempuan dewasa duduk kat depan, maksudnya belakang kanak-kanak lelaki, makruh. Tapi kalau ada hadangan, kanak-kanak perempuan duduk belakang. Dewasa perempuan yang duduk depan, sebab ada hadangan. Jadi kita tengoklah, kalau macam ni ada hadangan, masa dewasa duduk depan, sunat dewasa duduk depan, kanak-kanak duduk belakang. Sebenarnya ada satu lagi yang tak disebut di sini. Di imam, dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki, belakang lagi khunsa muskil. Khunsa, kanak-kanak perempuan, dewasa perempuan. Itu kalau tak ada hadangan. Cuma bila duduk situ orang tahu dia khunsa. Nah, ya, khunsa muskil lah. Khunsa muskil. Khunsa yang bersentuh lelaki tak batal wuduk, bersentuh perempuan pun tak batal wuduk. Khunsa wadah tak boleh. Kena tengok wadah dia lah. Kalau khunsa dia ada 2 alat kelamin, tapi dia lebih kepada lelaki sebab tak pernah keluar haid, dia lebih kepada lelaki lah, maka dia duduk sah lelaki. Kalau dia lebih kepada perempuan, walaupun dia khunsa dengan masuk keluar haid, dia duduk belah perempuan. Ini khunsa muskil. Dia sendiri pun muskil, dia tu lelaki ke perempuan. Maka tempat dia belakang kanak-kanak lelaki, depan kanak-kanak perempuan. Tempat dia khunsa. Tapi kita tak pernah tengok pun khunsa kan. Khunsa tak mari masjid juga kan? Ke dia senyap-senyap? Dia senyap-senyap duduk dalam sah lelaki atau sah perempuan. Dia dua-dua boleh duduk. Dia senyap-senyap ada sah lelaki boleh, senyap-senyap ada sah perempuan boleh. Tapi dia kena pakai tu, tutup tu macam tutup perempuan. Tapi boleh lah, tutup semayang ni. Dia macam perempuan, cara pakai dia. Maksudnya tutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, tu boleh dedah. Dia tak duduk kat perempuan, dia tak duduk kat lelaki, duduk kat perempuan. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap tu. Kalau cakap terus tahu dah suara dia. Memang pun suara dia akan lain sikit. Muka dia pun lain, bentuk muka dia pun lain. Halkum ada, tapi halu dia kena apa? Kena cek sungguh. Kena cek sungguh-sungguh. Dia ada tapi halu je. Telan elok. Masa telan tu dia gerak. Saya tengok kat situ, bergerak. Masa telan elok je bergerak mana tu halkum. Dia ada tapi halu sangat. Itu kalau ayam tu payah nak sembelih. Nak cari mana butir. Dia halu je dia punya. Muka dia licin. Lepas tu bentuk muka dia pun lain. Macam mana nak cakap tu? Lain bentuk muka. Dia punya jari dia halus. Macam halus. Paling dekat sekali kalau sekarang ni untuk mudah paling dekat sekali macam Korea, macam K-pop. Korea macam tu lah. Itu paling dekat lah. Paling dekat dengan khunsa muskil. Dia orang tak boleh kahwin tu. Khunsa muskil tak boleh kahwin sampai kiamat. Tak boleh kahwin. Dia kena duduk gitu lah. Lepas tu kena ada mungkin lah kot asrama atau sekolah ke sekolah khunsa. Kena ada lah kot. Habis tu macam mana dengan hukum syarak dia? Hukum syarak dia agak berbeza.
Faraid dia dapat satu bahagian ke dua bahagian? Ikut laki ke perempuan? Ikut perempuan. Faraid. Sembahyang dia macam perempuan dari sudut aurat. Tapi dia pegang lelaki tak batal. Wuduk dia pegang perempuan pun tak batal. Macam mana nak batal? Dengan pegang dua-dua. Lelaki dengan perempuan pegang sekaligus, baru batal wuduk. Dia lain. Dia sentuh, tapak tangan dia sentuh kemaluan, tak batal. Dia kena sentuh dua-dua, lelaki dan perempuan, baru batal. Apa lagi? Dia lain lah. Bila tak ada orang ambil tahu tentang dia, itu yang dia berkawan dengan geng-geng mukhannas tu. Mukhannas ni pondan. Lain, ini tiruan. Asal jantan nak jadi betina. Dia berkawan lah. Padahal dia tak salah. Dia lahir-lahir dah khunsa. Dia tak ada kawan. Dia kata, ni macam ni lah paling dekat dengan aku. Dia ada kawan. Itu yang jadi pelik-pelik lah. Sedangkan kena ada lah. Kita boleh panggil lah OKU lah kan. Orang kelainan upaya dia macam OKU lah. Dia kena ada sekolah dia sepatutnya. Dan sekarang ni pula makin ramai khunsa. Doktor-doktor kata sejak tahun 2000 ke atas kelahiran khunsa semakin meningkat. Kalau dulu dengar berapa tahun, 10 tahun sekali dengar khunsa. 10 tahun sekali. Sekarang tiap-tiap bulan boleh dengar. Boleh dengar tu maksud boleh dengar cerita. Nurse tahulah cerita kan. Cik doktor dia tahulah cerita dengan kawan-kawan dia kan. Selalu dengar. Jadi macam mana mereka sekarang? Mereka pergi mana? Jenazah. Jenazah macam mana? Siapa? Lelaki apa perempuan nak mandi kan? Mandikan jenazah ke sama-sama khunsa? Tak. Yang memandikan jenazah dia perempuan dan mempunyai syarat-syarat tertentu. Perempuan yang mandikan jenazah. Dan dia ada syarat-syarat tertentu lah. Tak boleh tengok apa semua. Apa lagi? Lain, hukum dia lain. Banyak perbezaan. Patut kena kawal. Kalau ramai lah. Tak tahulah siapa kerja Jabatan Pendaftaran Negara. Macam mana nak tulis? P ke L? Tak, itu bergantung kepada doktor kan. Kadang-kadang masih berlahir-lahir tak keluar lagi. Tak nampak lagi. Bila dah sebulan 2 bulan baru nampak. Kena ada satu agensi ke yang kawal. Kalau tidak, tahulah kenapa makin ramai. Akhir zaman makin ramai. Khunsa duduk kat situ. Maka yang ni kata kanak-kanak boleh duduk dalam soal lelaki. Tapi bukan susun. Kanak-kanak boleh duduk dalam soal lelaki. Ini kita pergi susun. Maksudnya bapak dia bawa datang. Tu yang tak boleh. Tak boleh dengan masuk makruh. Kalau dia masuk sendiri boleh lah ni. Ini tak susun. Maka apabila hadir kanak-kanak datang dan mendahulu mereka itu kepada saf awal, dia pergi masuk saf ke awal sebab dia kata tak ada orang dah. Aku masuklah saf awal tu maksud saf bila dia tengok dah tak ada orang, dia masuklah sebelah pak cik tu. Pak cik yang duduk tu sebab tak ada orang dah. Kan dewasa kanak-kanak. Jadi dia masuk di situ sebab tak ada orang. Kemudian hadir segala yang baligh. Lepas tu barulah yang dewasa ni nak datang lagi. Maka tiada diundurkan akan kanak-kanak itu daripada saf awal. Tak boleh nak kata, kita duduk belakang. Tak boleh. Ini yang kata tak boleh halau budak-budak yang dah masuk saf. Tapi dia salah guna. Yang ini jika semua dah datang, antara qomat dengan takbir tu dekat macam tu lah, dalam masa tak sampai seminit tu. Berapa saat je tu? Tak sampai seminit. Dia antara tengah-tengah buat saf, tunggu qomat, lepas tu iman takbir. Seminit lah, paling lama pun seminit tu. Itu pun lama dah. Waktu tu je. Waktu tu semua lelaki dah sampai dan semua dah masuk, dewasa lelaki, kanak-kanak masuk. Tapi iman tak takbir lagi ni. Kanak-kanak pula masuk sebab dia tengok tak ada orang. Datang kau panggil lambat, siapa suruh? Datang masuk, dia suruh budak tu pergi belakang. Tak boleh. Ini yang tak boleh. Ini dia pergi ambil, dia susun. Budak tu duduk, tak boleh. Mu yang susun. Mana boleh gitu? Dia susun. Boleh suruh belakang sebab itu disusun. Suruh budak tu pergi belakang sepatutnya. Kalau dia masuk apabila lelaki semua dah penuh, itu tak boleh. Salah yang dewasa tu yang mari lambat siapa suruh? Budak-budak lagi rajin.
Itu dia kata, maka tiada diundurkan akan kanak-kanak itu daripada sahwat, tak boleh. Malah haram hukumnya. Undur, suruh dia kata, ada belakang, budak-budak di belakang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia dah masuk saf, tak boleh. Walaupun imam tak takbir lagi, tak boleh juga. Dia masuk dia tak boleh. Dan dia masuk tu sendiri, bukan disuruh. Kalau disusun, boleh. Boleh suruh dia belakang. Kerana kanak-kanak terlebih sebenar dengan dia. Kerana waktu tu, tempat tu kanak-kanak tu punya dah. Sebab bila tak ada orang dewasa dah, dia masuk, tak ada masalah, boleh. Sebab memang susunannya begitu. Pada ketika itu, maksudnya tempatnya, ownernya pada waktu tu adalah budak itu. Dan kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala lelaki itu. Tak boleh halau kanak-kanak tu ke belakang, sebab kanak-kanak lelaki tadi sama jenis dengan dewasa lelaki. Lelaki sama lelaki, sebab tu tak boleh halau ke belakang. Cuma bezanya dia kanak-kanak aje, tapi dia jenis lelaki. Maka tak boleh. Dan yang kata tak boleh ni yang dah sunat kanak-kanak yang dah sunat. Kanak-kanak yang tak sunat itu boleh buat macam-macam, nak buat apa-apa boleh kat dia. Sebab semayang dia tak sah. Yang tak sunat boleh. Kalau dia tengah semayang tarik belakang pun boleh. Cuma marahlah dia. Boleh. Sebab apa pula dia tengah semayang kan? Dia tak sah semayang, dia tak sunat. Ni yang cerita yang kanak-kanak yang dah sunat, yang tak boleh tarik ke belakang. Sebab semayang dia sah. Kalau dia buat betul-betul sah. Kalau dia tak main-main, sah semayang dia. Dan dia masuk sendiri ke dalam saf dewasa. Apabila dewasa dah tak ada, tak boleh. Itu tempat dia dah. Tapi kalau kanak-kanak tak sunat, itu tak semayang pun. Itu pura-pura semayang nama dia. Sebab bila nak suruh budak semayang, dia kena sempurnakan segala syarat dan rukun. Kena bagi tahu dia wajib ambil wuduk, kena ajar dia wuduk, cara nak basuh, kena ajar dia air mutlak tu apa. Sebab nak ambil wuduk kena air mutlak. Air tak mutlak tak boleh. Kena ajar dia cara basuh kencing macam mana. Sebab dengan dia main pacar gitu, tak basuh ke apa ke, tak sah semayang dia, kena ajar semua. Barulah namanya budak-budak yang solat. Kalau tak ajar begitu, semayang dia tak sah sebenarnya. Bila semayang dia tak sah, dia masuk dalam saf, masuk sendiri ke, dia tengah semayang kita tarik ke belakang ke, semua boleh. Sebab sebenarnya dia tak semayang. Dan kalau dia duduk dalam saf juga, kanak-kanak tadi putus saf. Putus. Bila putus saf, selepas budak-budak tu semua makruh. Walaupun dia nak macam mana, aku duduk belakang, tapi tetap makruh. Sebab tu tak boleh. Tu kata, kalau katalah dia letak kanak-kanak tu yang tak sah tadi, yang tak sunat tadi, yang semayang ataupun semayang tak ambil uduk tadi, apa-apalah, semayang ada najis kat badan dia. Kalau dia masuk dalam sah juga, tapi dia semayang baik elok aja, ayah dia lah yang bawa tak kat sebelah dia. Sedangkan ayah dia tak ajar wuduk, tak ajar air mutlak, tak ajar basuh kencing, basuh berak, yang menyebabkan tak sah dan ataupun tak sunat. Maka bermula budak tu ke belakang semua makruh. Putus saf dia panggil. Seolah-olah tak ada orang kat situ. Dan memberi faham oleh illah ini, bahawasanya illahnya, sebab-sebab tu dapat faham sebab apa tak boleh halau budak-budak yang semayang sah tadi, cukup syarat tadi. Bila dia dah masuk dalam sah dewasa, tak boleh halau ke belakang, kerana walaupun dia budak-budak tapi dia lelaki. Jadi tak ada masalah dia nak duduk dalam sah dewasa, dan tak boleh halau dia ke belakang. Itu ilah dia, bahawasanya perempuan-perempuan sekiranya mendahulu mereka itu bagi saf awal, kemudian hadir lain daripada itu, kenalah takhirkan mereka itu perempuan kerana ketiadaan sejenis mereka itu. Ini yang tak ada halangan lah. Terbuka gitu, lelaki imam, lelaki dewasa, lepas tu tiba-tiba perempuan ada kat belakang tu, ada kanak-kanak, lepas tu perempuan dekat belakang tu, yang mana tak ada hadangan. Pada waktu itu perempuan duduk situ lah, sebab dah tak ada orang dah, dia kata. Tak lama lepas pada tu datang orang lelaki. Boleh tak nak halau perempuan? Bukan halau lah, nak suruh perempuan tu duduk belakang? Boleh. Sebab perempuan tu, sebab tempatnya tempat lelaki. Itu yang dia beritahu. Kenapa pula boleh?
Sebab perempuan datang dulu, mana boleh suruh dia ke belakang? Boleh. Sebab ketiadaan sejenis mereka itu tak sama. Lelaki yang budak-budak tadi tak boleh sebab sama sejenis. Walaupun dia budak-budak tapi dia masuk dulu. Siapa suruh mari lambat? Habis kalau perempuan, kenapa dia duduk situ dah tak ada orang? Kenapa pula tiba-tiba lelaki sampai lambat? Jadi macam mana perempuan tu? Duduk belakang perempuan lah. Oh tak. Jadi nak bagi tahu, jika orang tu dah masuk saf, maka tak boleh suruh dia duduk belakang. Lelaki masuk saf tak boleh suruh dia duduk belakang. Walaupun lelaki itu budak-budak yang masuk saf, yang semayang dia sah, kerana dah tak ada lelaki, tak boleh suruh dia ke belakang kalau kita mari lambat. Kecuali yang ada di situ perempuan. Kita mari lambat, tiba-tiba ada perempuan kat situ. Kenapa dia masuk kat situ? Sebab dah tak ada orang dah waktu tu. Lelaki dah tak ada dah. Dia masuklah. Tiba-tiba dia nak semayang kat mana? Tak boleh suruh dia ke belakang. Aku semayang kat belakang. Oh tidak. Boleh suruh ke belakang juga. Tu lah. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihnya, bermakna, dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa erti tinggal, dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa erti tinggal. Maksudnya, dan setengah daripada sunat-sunat yang orang tak buat. Hampa ni, bahasa sekarang hampa ni macam kecewa. Hampa aku, bukan. Hampa ni maksud yang tak peduli. Apa ni? Kosong. Boleh juga. Tapi kalau kena pada ayat ni, dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa, yang tak buat. Yelah, kosong boleh lah. Yang tak diperduli je lah. Ya. Erti tinggal. Maksud orang tak buat dah sunat-sunat ni. Apa dia? Dilalaikan daripadanya. Tengok ayat dia, dilalaikan. Maksud tak buat lah, tak peduli, tak sana. Daripadanya, membetulkan soft-soft dan merapatkan padanya. Dia bagi tahu lah, ini dia bagi tahu dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan tentang antara sunnah yang ditinggalkan, yang tak dipedulikan adalah merapatkan dan membetulkan soft. Dan sungguhnya adalah Nabi SAW memerintah mengerjakan ia akan membuat demikian pekerjaan dengan sendirinya. Nabi dulu sebelum dia suruh Bilal qamat, dia cek dulu soft sendiri. Maksud cek, suruh sendiri tu maksud pergi cek. Kalau katalah sembahyang ada 30 soft sembahyang kat belakang Nabi. Bila Nabi bangun tu, pakat-pakat bangunlah nak sembahyang kan, buat soft. Lepas dah buat soft tu, Nabi berjalan. Tengok tu. Depan sikit. Pusing. Sampai pergi depan balik, baru suruh qamat. Itu maksud dia ni. Dan sesungguhnya adalah Nabi SAW memerintah mengerjakan akan membuat demikian pekerjaan dengan sendirinya dan meloba atasnya. Pertama cek sendiri, dia tengok tumit lah. Oh sini kosong, belakang mari sini kosong. Macam tu. Sampai macam tu sekali Nabi tu. Dan meloba atasnya. Asyik cakap je, rapatkan soft, betulkan soft, meloba ni maksud yalah haloba. Maksudnya asyik cakap benda tu aje. Kita nak sembahyang ni kena rapatkan soft. Luruskan soft, rapatkan soft. Dan menyuruh dengan dia dan Nabi pun suruh. Sikit-sikit suruh rapat dan betulkan soft. Dan berkata, ya hendaklah kamu membetulkan soft-soft kamu. Nabi kata, istawu wa'tadilu, luruskan soft, rapatkan soft. Nabi selalu sebut gitu. Tapi dari sudut luruskan soft, luruslah bagi straight. Tumit tu. Dari sudut rapatkan soft, Nabi suruh rapat-rapat. Tapi janganlah rapat sehingga sembahyang tu hilang khusyuk. Sebab kadang-kadang rapat sangat hingga hilang khusyuk. Rapat sangat. Sebab dia jadi gini. Jangan gitu ke? Cuma bila sebut rapat dengan maksud jangan ada jarak. Rapat tu maksud jangan ada jarak. Bukan rapat tu maksud rapat sungguh. Ya rapat sungguh tu sembahyang kat tempat-tempat ramai tu, Makkah, Madinah tu memang nak macam mana ramai orang. Kalau kita yang ada jarak ni, jangan rapat sangat sampai bahu tu selisih gini masuk ini.
Gini. Rakaat pertama murah depan, siap. Rakaat kedua aku nak depan pula. Wah, ada depan. Terlalu rapat. Ataupun tangan tu dah terpaksa gini. Tak boleh. Kita disunatkan untuk pegang pergelangan tangan kan? Kan? Tak sini. Bukan pegang sini. Pegang sini. Itu mazhab Syafi'i. Dan letak atas pusat bawah dada. Itu tempat dia. Dan pegang di pergelangan tangan. Bila kita buat sunat tadi, tepi kita ni tak straight. Dia akan sengit tak? Dia tak straight, dia akan ke sana. Siku akan terkeluar sikit. Siku. Sebab kita pegang sini. Nak bagi siku ni ke dalam, straight, kena pegang sini. Sunatnya pegang sini. Jadi nak tak nak, siku dia akan terkeluar. Maksud terkeluar tu daripada border kita, sempadan kita akan terkeluar siku. Mazhab lain, dia sunat letak bawah pusat. Bila letak bawah pusat, dia tak ada masalah terkeluar siku. Mazhab lain. Ada mazhab lain juga, mazhab Ambali contohnya, dia sunat letak dekat dada. Pun sama juga, tak ada masalah terkeluar siku. Yang ada masalah terkeluar siku satu je, mazhab Syafi'i. Sebab sunat pegang sini dan letak bawah pusat, atas pusat, bawah dada. Automatik dia akan terkeluar. Jadi bila rapatkan soft, wapat ni okey lagi. Bila takbir je habis dah masuk dah tangan ke sebelah orang. Jadi dah tak selesa sembahyang. Dah tak ingat benda lain, ingat siku kawan ni. Dah siku tajam, benda masuk pak aku pula. Gitu je. Maka jadi makruh. Sembahyang jadi makruh. Tujuan baik nak rapatkan soft. Maka kita dah tahu macam tu, digalakkan kita untuk buat macam mana? Apabila nak betulkan soft tu, awal-awal lagi letak tangan dah dekat pusat. Supaya orang sebelah tahu nak berhenti kat mana. Nanti orang sebelah tak tahu. Bila dia tak tahu nak berhenti kat mana, dia akan berhenti betul-betul dekat dengan kita, dekat dengan bahu. Rapat, bertepek. Tak apalah masa berdiri. Masa takbir, tak apa lagi. Masa buat gini, habis. Jadi awal-awal letak. Tak adalah, bukan semayang. Letak je. Nak bagi jangan masuk. Kalau dah kena kat sini, berhenti. Sebab masa nak betul-betul kan sah tu kan. Dia kena je. Kena dah orang sebelah, dia akan berhenti. Sedangkan kalau jatuhkan tangan, ada lagi sikit ni jarak ni. Tapi kalau tak buat gitu, dia masuk rapat. Jadi buatlah gitu sikit. Sebab dia boleh jadi hukum makruh apabila mengganggu orang sebelah. Tujuan nak rapat kan. Itu mazhab Syafi'i je lah. Mazhab lain tak ada masalah ni. Mazhab lain tak ada masalah ni. Dia akan straight aja. Macam mana dia berdiri, begitulah tangan dia straight aja ke bawah. Rapatkan soft dan betulkan soft. Okay. Dan sesungguhnya adalah Nabi SAW memerintah ia sengaja dengan sendiri meloba atas dia dan menyuruh dengan dia dengan berkata, hendaklah kamu membetulkan soft kamu. Dan berkata ia, Nabi cakap juga, bahawasanya aku sungguhnya akan lihat akan syaitan-syaitan masuk ia pada celah-celah soft, yakni lapang-lapang yang ada pada soft. Nabi kata, aku dapat tengok setan. Dan aku tengok setan-setan yang duduk di antara kalian, soft-soft kalian, kalau tak rapat. Sama lah juga. Rapat bukan rapat sungguh. Maksudnya, setengah ulama' kata, maksudnya kalau ada anak kambing, dia tak boleh lalu. Itu okey, rapat lah tu. Kalau ada anak kambing tu boleh lalu lagi. Itu baru nama tak rapat. Jadi rapat ni bukan bertepek sungguh. Cuma nak bertepek pun boleh. Dengan syarat-syarat tadi lah. Dia bukan bertepek sungguh. Dia cuma rapat dengan maksud bila kita tengok tu tidak jarang, tidak rongak. Kalau ini seorang lagi. Nampak rongak tu. Itu yang tak mau. Rongak aku panggil. Nampak rongak. Tak mau. Dia kalau ada yang sentuh, ada yang tak sentuh, okey lagi. Itu masih lagi rapat. Maka tengok maka disunat mendempek segala kepala bahu serta sama tumit. Yang disunatkan kepala rapat, bahu ni belaga. Kepala rapat, bahu belaga. Ini secara umum lah. Bahu belaga. Bila kita kata bahu belaga ni, bukan bahu, sebenarnya lengan tu belaga. Bila dia belaga, sebab tu saya sebut tadi tu, kalau ketika berdiri tu belaga dah, ketika letak tangan, teruk tu, bukan belaga dah tu. Itu berlapis. Berlapis.
Jadi yang disunatkan belaga, bahu tu belaga, biar sentuh, sama ada belah sini ke mana, siku ke mana-mana lah, biar sentuh orang sebelah. Sentuh tu maksud biar duduk gini, sentuh. Jangan berlapis. Kalau berlapis je tak makruh. Cuma jika mengganggu baru makruh, mengganggu orang. Jangan berlapis, tapi sentuh. Sentuhnya bermula bahu sampai siku, mana-mana satu sentuh. Tengok mana yang keluar dulu. Kalau jenis angkat besi punya, bila dia buat gini, mestilah body dia belah sini yang keluar dulu. Yang belah situ lah yang sentuh. Tak kisahlah mana-mana sentuh, daripada bahu sampai ke siku. Itu sentuh. Sentuh orang sebelah. Sunat sentuh. Cuma yang menarik ni, maka disunatkan mendempek. Dempek ni sentuh segala kepala bau. Okey. Serta sama tumit. Bukan sentuh tumit. Mana tengok apa dalam internet pun ada, dekat masjid pun ada saya tengok. Dia tampal. Salah tu, dia tampal. Dia ambil kat internet lah gambar tu. Lelaki semayang, gambar lelaki semayang, bahu dia buat anak panah suruh rapat. Lepas tu kaki pun rapat. Kaki dengan kaki rapat. Jadi terkangkang lah. Dia tampal. Dia tengok kat mana lah, lupa. Salah tu. Tengoklah tu. Tumit ni sama, bukan mendempek. Yang dempek adalah bau ataupun lengan ni je yang berdempek. Tumit jangan dempek. Kalau kaki tu berdempek, dia jadi terkangkang. Sebab dia kata takut-takut syaitan duduk di situ. Tak, bukan maksud tu. Mazhab Syafi'i, di antara dua kaki sejengkal je, paling jarak. Ni dua kaki sejengkal je. Masa nak berdempek dengan orang sebelah? Kalau nak berdempek orang sebelah, dia kena kangkang sungguh. Dan tak cantik pun tengok. Uduh tengok kat belakang. Kalau tengok belakang semayang, uduh tak tahu. Semayang dia mesti cantik. Tengok, cantik duduk. Caranya cantik. Comel kita tengok cara semayang, rukuk, i'tidal. Tiba-tiba nampak terkangkang, luar terkongkong. Sebab nak bagi sama. Tak. Sama tu maksud tumit sama, bukan berdempek. Bagi perempuan disunatkan 4 jari. Tapak kaki 4 jari. Bagi lelaki sejengkal, jauh sikit. Tu je. Okey. Maka demikian itu ialah sunnah Nabi SAW. Itulah sunnah Nabi. Dan sangat dituntut mengamati dengan demikian itu. Dan sangat dituntut untuk ambil perhatian. Jangan buat lebih kurang aja. Ambil perhatian dalam masalah luruskan saf dan rapatkan saf. Dan menyuruh dengan imam dan menyuruh dengan dia imam-imam sembahyang. Dan mereka terlebih aula dengan dia. Yang suruh rapat dan luruskan saf ni imam. Dia lebih aula, lebih afdal untuk suruh. Luruskan saf, rapatkan saf. Dia suruh. Daripada orang-orang lain, daripada muslimin. Bukan yang suruh ni makmum dengan makmum. Yang aula, bukan tak boleh. Yang afdal, yang terbaik, imam lah suruh. Bukan makmum suruh makmum lain. Rapat saf. Tak payahlah. Imam, biar imam lah suruh. Cuma kalau nak suruh pun boleh. Kerana bahawasanya mereka itu segala yang menolong atas kebajikan dan takut ke Tuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong olehmu di atas kebajikan dan takut ke Tuhan. Ke Tuhan. Dan jangan kamu tolong atas dosa dan berseteruan. Permusuhan. Okay. Maka sunat imam, kenapa sunat imam tegur makmum? Kerana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbantu-bantulah dalam perkara takwa, perkara kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-bantu perkara dosa dan permusuhan. Jadi antaranya imam sunat pesan. Maka melazimkan olehmu dengan segera. Maka kalau dah tahu macam tu penting saf ni, maka melazimkan, biarlah jadi perangai kita, jadi sikap kita segera dan tidak lewat kepada saf awal. Segera dan tak lewat kepada duduk saf yang depan. Jangan buat lambat-lambat.
dan melazimkan olehmu dengan merapat-rapatkan saf. Dah tahu dah kelebihan tadi, maka rapat-rapatkanlah saf. Dan duduklah saf awal. Biar berebut duduk saf awal tu. Jangan buat ala biarlah orang lain masuk, jangan gitu. Dengan merapatkan saf-saf, dan jangan lupa rapatkan saf-saf dan menyamakan dan menyamakan saf tu. Jangan main duduk je. Tengoklah tumit tu. Sekadar kuasa engkau, sekadar mampu, semampu kita. Kerana bahawasanya ini jalan yang ditetapkan daripada jalan-jalan Rasul. Rasul yang duduk tekan perkara ni. Barang siapa menghidup ia akan jalan-jalan Rasul, erti mengerjakannya. Sesiapa yang buat apa yang mana-mana Rasul buat, dia buat, adalah ia sertanya. Maknanya dia adalah golongan Rasul tadi. Apa Rasul buat, dia buat, maka dia adalah golongan bersama dengan Rasul tadi. Kat mananya? Di dalam syurga. Jadi kalau Rasul tu duduk syurga, dia pun duduk syurga. Kenapa pula? Sebab dia buat apa yang Rasul buat. Bila dia buat apa yang Rasul buat, dia adalah golongan Rasul tu lah, geng kan. Macam tu. Jadi buatlah apa yang Rasul buat, supaya nanti Rasul duduk dalam syurga, dia duduk dalam syurga juga. Seperti barang yang datang ia, seperti datang ia diriwayatkan, seperti yang ada dalam riwayat-riwayat, dalam hadis-hadis. Intaha, maksud perkataan nasaih. Ini sebenarnya perkataan ni bukan pengarang kita yang tulis. Bukan. Sebab tu ada intaha. Intaha ni maksud dia, macam mana nak cakap? Dia tulis. Dia tulis, dia buat kitab, katalah. Dia buat kitab, dia tulis kitab. Yang dia punyalah ayat dia, semua dia, idea dia. Kemudian dia nak petik kitab lain. Ambil sikit kitab lain menarik. Tak, bukan ambil semua, ambil satu perenggan, ambil 2-3 baris. Yang kata itu ulama besar buat kitab tu. Sebab dia bahasa Arab, aku reti Arab, jadi aku terjemahkan, aku letak dalam kitab aku. Tapi bukan aku punya, dia punya. Maka dia pun berkata demikian, dia pun tulis. Bila habis je yang dia petik tadi tu, dia pun kena tulis intaha. Alif, kalau dalam kitab-kitab, kalau yang Jawi tu, dia ada alif ha. Kalau perasan, alif ha. Kita Jawi lama, alif, lepas tu ha. Intaha lah tu. Jadi dia tulis gitu sebab apa? Nak bagi tahu dah habis dah aku petik. Lepas ni ayat aku balik. Tadi asal ayat aku, kemudian aku kata telah berkata. Maknanya bukan ayat aku petik daripada mana-mana kitab lain. Sekarang ni lepas tu dia tulis 2, 3, 4 baris, satu perenggan, intaha. Dah sekarang ni dah habis dah yang aku petik. Ni apa benda ni? Ni cerita apa ni? Ini cerita amanahnya para ulama terdahulu dalam memetik. Amanah sangat. Sangat amanah. Apabila yang dia buat, dia kata dia buat. Kalau dia ambil ayat orang, dia kata dia ambil ayat orang. Dan bila dia petik ayat orang tadi tu, bila habis dah ayat orang, dia kata dah habis dah ayat orang ni, lepas ni ayat aku balik. Ini yang kita boleh guna dalam media sosial. Kan sama. Kita copy paste orang punya. Ada tak boleh intaha? Ataupun maksudnya bagi kredit kat dia. Tak, kita tengok, bagus artikel ni, kita copy paste, kita padam nama dia. Konon-konon kita punya. Macam-macam kita pula yang tulis. Itu dia panggil jenayah. Jenayah apa dia panggil? Kola putih, bukan? Jenayah apa? Jenayah tu. Jadi apa-apa kita dapat faham, apa-apa yang kita nak petik orang punya, kita kena katalah dia punya. Sama ada kita petik dia sudut bercakap atau dia sudut tulisan. Lebih-lebih lagi tulisan lah, sebab dia boleh pergi jauh. Bercakap waktu tu aja. Kalau tulis dia boleh pergi sampai kita mati pun ada duk cetak lagi. Jadi kalau orang punya, kena kata orang punya. Sebab tu ulama dia tak bagi apa pendapat tuan bila kita pergi naik ke bulan, naik langit, naik ke atas langit lah. Kata langit atas. Naik, duduk dalam kapal angkasa, nak solat. Apa pendapat tuan? Macam mana nak tayamum ke, nak ambil air dengan wutuk, macam mana? Kan dia tak ada graviti.
Pada pendapat saya, tak boleh. Ulama tak bagi sebut gitu. Pendapat saya apa benda? Carilah pendapat ulama, bukan pendapat dia. Padahal dia baca ulama punya. Lepas tu dia kata pendapat dia. Kena tayamum. Maka waktu tu dibenarkan untuk tayamum. Itulah pendapat saya. Padahal dia, mana dia tahu? Dia baca kitab ulama. Tapi dia tak bagi. Kena kata gini, mengikut mazhab Maliki. Contoh. Mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut kata Ibn Hajar. Kena kata gitu. Apabila lebih-lebih lagi ketika penulisan bercakap ni, mungkin orang janganlah kata pendapat dia. Kalau dia kata oh yang itu kena tayamum, tak apa, memang dia cakap, tapi dia tak cakap itu aku cakap. Dia cuma jawab. Bila orang soal dia jawab, orang soal dia jawab, orang soal dia jawab. Dia tak cakap pun siapa punya perkataan. Tak apa. Yang tak nak ikut pendapat saya, itu yang tak boleh. Dia kata itu pendapat dia. Kalau dia orang tanya dia jawab terus, tak ada masalah. Sebab jawapan dia tu apa yang dia belajar. Mana dia petik pun lupa. Kitab mana pun dah lupa dah. Bukan boleh ingat pun. Tapi dia tak mengaku dia punya. Yang tak bolehnya mengaku dia punya. Ikut pendapat saya gitulah. Pada pendapat saya rasa pendapat ini lebih kuat. Amboi dia pula tahu mana kuat mana tak kuat. Sedangkan tak, itu pendapat mazhab lain. Bila sebut mazhab lain, kena sebutlah mazhab lain. Janganlah gitu. Habis. Wallahu a'lam. Berhenti dekat mengikut imam, kaedah pertama. Nak ikut imam dia ada kaedah-kaedah. Tangguh dulu. Sudah tasbih kafarah dan suratan subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.